أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beli tilam di Segamat, selepas itu ke Kota Tinggi. Menjawab salam tak semangat. Kita ulang sekali lagi. Kalau sekali lagi tak semangat juga, saya keluar pantun yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jadi keluar yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur sama-sama kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala kerana berkat nikmat Allah kita dapat hadir pada malam ini untuk menunaikan kewajipan kita, dan selepas tu kita hadir bersama-sama untuk menghadiri majlis ilmu, yang majlis ini adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Salat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada baginda Rasul, kita akan mendapat syafaat kelak. Tuan Pengerusi Barisan Jawatan Kuasa Surau, Imam Bilal Siap, dan yang dikasihi hadirin hadirat jemaah Maghrib rahimakumullah. Baiklah, pada malam ini kita akan menyambung perbincangan kita, melanjutkan perbincangan kita berkenaan khusyuk dalam solat, bab yang ke-10. Boleh? Bab 10. Muka surat 54. Bab 10, tajuknya mengharap limpah rahmat dan sifat lutfillah. Seperti mana yang kita bincang sebelum ini, bahawa dalam kehidupan kita, Allah itu memberikan segala sesuatu. Kadang-kadang ada perkara yang kita tak minta pun, tapi Allah berikan. Ini pertanda Allah itu bersifat Al-Latif, Maha lemah lembut. Jadi dengan kelembutannya, Allah berikan nikmat kepada siapa saja. Seperti yang kita bincangkan, bukan sahaja kepada manusia, bahkan kepada haiwan, kepada binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan, Allah berikan nikmat. Sehingga contohnya, apabila kita makan durian, campak je biji je, tak ada siapa yang bela, tak ada siapa yang jaga, tak ada siapa yang bagi baja, tak ada siapa yang jirus, tapi tiba-tiba dia tumbuh. Semua kerana nikmat Allah. Bukan saja kepada kita umat Islam, tapi juga kepada saudara-saudara kita yang bukan Islam. Bahkan kepada orang kafir sekalipun, Allah berikan juga nikmat itu. Cuma nanti ada perbezaan antara nikmat yang diterima oleh seorang mukmin dengan yang kafir itu. Akan berbeza nanti antara sifat Ar-Rahman-nya Allah dengan sifat Ar-Rahim-nya. Ar-Rahman tu berlaku secara am kepada siapa saja, kepada seluruh makhluk, beriman atau tak, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia akan mendapat Ar-Rahman-nya itu. Tapi untuk Ar-Rahim itu Allah khususkan, Allah khaskan kepada orang-orang yang beriman sahaja. Maka ada kelebihan dan keutamaan kita, sehingga salah satu nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita ini adalah nikmat iman dan Islam itu. Sebab nikmat iman Islam itulah yang akan kita bawa nanti kepada kehidupan yang abadi kelak. Di situ tak ditanya lagi perkara-perkara berkenaan dengan tubuh badan segala macamnya, tapi yang akan bercakap, yang akan memberikan jawapan pada hari akhirat kelak itu adalah
keimanan kita. Ini beriman atau tak, kufur atau tak, kufur atau beriman, patuh pada Allah atau tidak. Maka yang menentukan itu adalah keimanan kita. Maka bersyukurlah kita bila kita mendapatkan dalam keadaan hidup ini sebagai seorang Muslim dan mukmin itu. Kerana itu nikmat yang paling besar. Sehingga kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama ini itu merupakan anugerah paling besar dalam kehidupan manusia. Maka dikatakan akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Ini ayat selepas ayat kursi itu. Jadi dua ayat selepas ayat kursi bercerita berkenaan dengan bagaimana kehadiran Rasul itu mengeluarkan manusia dengan memberikan hidayah iman dan Islam itu minaz zulumati ilan nur. Jadi orang-orang yang beriman itu Allah keluarkan dia dari keadaan kezaliman, kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan adanya iman dan Islam itu. Nah, semua itu adalah kerana kepada kita secara khas adalah kerana Al-Latif atau Lutfillah itu. Kerana Allah bersifat lemah lembut itu. Muka surat 54, kerana sifat lemah lembut Allah Subhanahu Wa Taala itulah maka Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya agar merebut segala peluang yang terbentang luas di hadapan Allah dengan sabdanya, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Hadis riwayat Bukhari, hadis 6563 dan hadis riwayat Muslim 106. Maknanya ini hadis sahih. Kerana diriwayatkan oleh dua periwayat utama hadis. Hindarilah api neraka itu walau hanya dengan sebelah biji tamar. Jadi maknanya ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya ini sekali-kali tidak melupakan usaha hamba-Nya yang hanya dengan sebelah biji tamar itu. Padahal apalah yang ada pada sebelah biji tamar. Umpama seorang fakir yang memberi hadiah sebiji durian kepada orang kaya, sedangkan orang kaya itu kalau membeli durian bukan kira biji tapi kira bakul. Namun orang kaya yang bersikap lemah lembut tentunya tidak memperkecilkan hadiah si fakir itu. Malah dia tetap menghargai dan menganggap bahawa si fakir itu telah berusaha keras untuk melakukan kebaikan. Jadi maknanya, apa yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah yang kita tunaikan, atau dalam hadis ini, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bersedekahlah, takutilah oleh kamu api neraka, walaupun dengan sebelah biji tamar. Jadi maknanya, walaupun dengan perkara yang kita anggap perkara remeh-temeh, perkara yang kecil. Tapi perkara yang kecil itu bagi Allah adalah besar. Nah, seperti contoh dikatakan dalam apa yang dibuatkan oleh dinukilkan oleh Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, umpama orang kaya yang menerima pemberian dari orang miskin, sebiji durian. Atau sebiji lah, mungkin seulas durian. Mungkin bagi orang kaya, apalah maknanya pemberian yang seulas itu. Tapi kerana sikap orang kaya yang menghargai orang miskin tadi, diterimanya. Kalau dia beli bukan sebiji, bukan seulas, bukan sebiji, tapi mungkin sebakul. Mungkin dengan kebun-kebun durian dibelinya. Bahkan mungkin dengan toke-toke durian tu dibelinya. Orang kaya tadi. Tapi bila orang bagi yang sebiji kecil atau seulas, maka orang kaya tadi menerima dengan senang hati. Bagi Allah macam tu juga. Walau apapun bentuk amal yang dikerjakan oleh hamba-Nya, sekecil apapun, maka tidak ada sesuatu yang Allah anggap itu adalah amalan yang kecil. Dalam hadis ini, walaupun dengan sebelah biji tamar. Ini benda yang kecil saja. Tapi bagi Allah tak ada yang kecil. Atau ada hadis yang mengatakan, tabassumuka ila akhika sadaqah. Maksudnya, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Tak ada buah tamar tadi, tak ada durian, tak ada apa nak kita bagi ke kawan kita. Hanya ada senyum saja, hanya modal wajah saja. Senyumlah, dan senyum itu akan dinilai sebagai
sedekah. Ini bagi duit tak, bagi makanan tak, senyum pun, senyum pun tak, susah pula nak senyum gitu. Kata kawan apa tadi, tengok muka, ya Allah, muka sepusi ni. Tengok muka, ada kawan yang bercakap kan, menyam, menyampah dia. Tengok muka dia. Tak boleh nak senyum. Padahal kata Rasul, senyum saja dah termasuk sedekah. Walaupun tak ada duit, tak ada apa, tapi dengan senyum saja kita dah bersedekah. Tapi jangan pula kita yang lelaki senyum, nampak mak janda tu senyum, tu lain pula senyum dia. Senyum yang ikhlas. Saya tak tahulah macam mana bentuk senyum ikhlas tak ikhlas tu. Atau senyum ada ujung ni. Ada makna senyumnya. Tapi yang poinnya adalah senyum saja dengan perkara yang sesederhana itu bagi Allah bukanlah perkara yang kecil. Jadi apapun bentuk perkaranya. Maka dalam konteks ibadah solat ini pun, yang perlu, yang mustahak bagi kita adalah kita tunaikan. Jadi kalau dah setakat sebelah biji tamar saja, senyum saja, yang benda kecil, Allah akan anugerahkan, akan Allah berikan balasan yang besar dengan perkara-perkara yang kecil. Apatah lagi dalam bentuk ibadah solat. Semua kerana latifnya Allah, lutfillah, kelemah lembutan Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu kamathali habbah, seperti satu biji yang kita tanamkan, yang kita berikan, sama dengan sab'a sanabil. Di satu biji yang kita tanam akan tumbuh sab'a sanabil. Tujuh cabang, 7 dahan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap dahannya tadi, setiap cabangnya tadi akan tumbuh, akan lahir 100 biji. Jadi kalau buah-buahan, satu kita tanam bijinya, tumbuh 7, setiap 7 tu ada 100. Bermakna satu kebaikan yang kita tanamkan akan lahir 7 darab 100. Maknanya satu balasannya 100. Jadi maknanya segala kebaikan yang dilakukan itu, segala amal kebaikan yang dilakukan itu tidak adalah dikatakan amal itu sia-sia, dan Allah pasti memberikan penilaian, memberikan markah, memberikan poin dalam bentuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, perkara besar, bahkan perkara yang kita anggap remeh-temeh, perkara kecil saja, tapi semua ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua kerana apa? Kerana sifat Allah yang latif. Allah lemah lembut. Jadi begitu sifat Allah yang lutfillah itu, kelemah lembutan Allah itu. Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu, dan sebelah kurma yang diusahakan oleh hamba-Nya dengan tujuan untuk menghindarkan dirinya dari bencana api neraka itu tetap mempunyai nilai yang besar di sisi Allah. Apabila manusia yakin dan makrifat akan sifat Allah yang Maha Latif itu, maka sudah tentu dia akan sentiasa menaruh harap dan meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya perkara yang kecil tadi, seperti sebelah biji tamar tadi, maka bagi Allah, kalau itu kita niatkan ikhlas dan menjadi asbab di awal hadis tadi, ittaqun nar. Ujungnya walau bisyiqqi tamrah. Jadi sebelah biji tamar itu menjadi asbab untuk kita terhindar dari api neraka. Dengan sebiji tamar. Mungkin kita pernah mendengar cerita berkenaan dengan seorang perempuan pelacur. Dia masuk syurga kerana apa? Kerana memberi minum
Anjing. Dia pelacur, tapi ketika masa dia balik tu, dia melihat anjing tu kehausan. Diambillah dengan kasutnya air dan diberikan minum kepada anjing itu. Dengan asbab itu, perkara yang kita anggap, kalau kita jumpa anjing sana macam mana? Bagi minum. Dekat taman saya daripada pagi tadi kan semalam dah isu masalah anjing liar dengan kucing tak ada tuan. Anjing ni dah ada komuniti dia. Saya nampak kat mana-mana taman dia dah ada persatuan dia dah. Dia tak seko-seko. Mana-mana taman pergi ke apa pekan pun tengok anjing dia tak ada yang jalan seko-seko. Saya nampak sangat kuat persatuan anjing-anjing. Pergi taman saya, Taman Sunyi Indah tu. Dan dekat ke rumah kedai banyak juga. Pergi sebelah sana pun dekat Padang lah. Tu tak lain komuniti. Lain komuniti dia. Tak tahu siapa je tuan kuasa dia. Jadi tuan kuasa anjing lah maksudnya. Jadi dah cerita macam mana nak buat dengan anjing ni. Jadi ada yang bagi pandangan dalam undang-undang tentang haiwan tak boleh kita menganiaya haiwan. Apa nak buat? Tadilah baru buat laporan ke MPKG untuk menyelesaikan masalah anjing. Isu yang kedua masalah kucing terbiar. Kucing tak ada tuan. Apa nak buat? Kata kawan tak apa. Saya angkat kucing ni, saya pulaukan dia. Saya hantar dia keluar semenyih ni. Isu je tu benda-benda kecil, tapi pasalnya isu kucing tu, saya ingat rumah saya je, depan rumah tu dia dah buang perak merata-rata. Ingatkan rumah saya majiran je. Pagi tadi dalam grup jalan tu 2-3 orang, saya fikir dah merata juga kucing ni juga ni. Ni luar biasa juga. Jadi isu pula. Kalau perempuan tadi, dia masuk surga kerana kerana bagi makan, memberi minum anjing. Adakah kita masuk neraka kerana baling anjing? Allahu a'lam lah. Tapi kita jumpa anjing sebenarnya macam mana? Kita bagi minum, bagi makan ke atau apa? Halau kadang-kadang bukan setakat dengan tangan. Batu halau je. Iyalah, anjing zaman tu tak sama anjing sekarang. Tu macam mana nak bagi dia minum tu? Sebahagian lah bila dah anjing gila pun. Tak boleh nak kawal lagi. Tapi yang ingin kita ceritakan bukan masalah bab anjing yang apa ni, tapi bagaimana perempuan seorang pelacur tadi Allah muliakan dia dengan amalan yang kita anggap perkara kecil saja, hanya bagi makan. Mungkin ada sebahagian kita yang kadang-kadang dalam kereta ada je makanan kucing tu. Ya kan? Makan kucing. Bila jumpa kucing kat jalan, maknanya dah ada kesedaran civic macam tu untuk peduli dengan haiwan. Jadi benda kecil. Tapi bagi Allah tidak ada perkara kecil, tidak ada perkara remeh-temeh yang Allah tidak peduli, yang Allah biarkan perkara-perkara itu. Jadi bila dengan haiwan Allah angkatkan kemuliaan, Allah berikan dan angkatkan darjat orang yang melakukan kebaikan itu. Apatah lagi bila manusia saling berbuat baik dengan sesama manusia. Apatah lagi bila manusia berbuat baik kepada Allah Rabbul Jalal. Ni ada kadang-kadang sebagian manusia dengan sama manusia bukan main baiknya. Ya Allah, dia baik betul, tapi sayang tak sembahyang. Macam mana ni? Dia baik dengan orang baik, sopan, kemudian ramah, kemudian suka bantu orang, pantang dengar orang susah, pantang dengar orang sakit. Orang sakit dia yang pertama datang, orang susah dia yang pertama bantu. Tapi sayang, dia tak sembahyang. Macam mana nak dudukkan ni? Dengan manusia, baik. Tapi dengan Allah, kita berharap orang-orang seperti ini supaya Allah bagi hidayah, Allah bagi petunjuk.
Jangan pula kita tukang kutuk. Manusia baik tapi tak sembahyang. Cerita pula dengan orang lain. Jadi cerita pula dah. Saya dengar apa tadi? Apa tu? YouTube ke apa? TikTok yang pagi tadi dalam grup itu. Yang susah sekarang ni ada satu jabatan yang susah nak kawal. Namanya jabatan netizen. Dia tak tahu perkara apa berlaku, tapi dia lah yang pertama nak bagi komen, pertama nak share ke orang lain. Dia tak tahu cerita tu betul tak betul. Macam-macam cerita. Nah, perkara-perkara yang kita anggap remeh-temeh macam ni, perkara kecil macam ni, kena berjaga dan berhati-hati begitu. Apabila itu perkara kebaikan, insya-Allah akan Allah berikan balasan kebaikan juga. Tak ada kebaikan tu yang Allah sia-siakan. Amma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang khair yarah. Yang khair, yang baik itu pasti akan dilihat. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarrah, yang syarrah dia akan yarah. Mana yang baik akan dilihat, yang jahat, yang buruk pun akan dilihat nanti. Jadi maknanya, berbanyak kebaikan walaupun benda-benda yang kita anggap kecil. Tapi jangan pula kita merasa selesa dengan perkara-perkara yang sebenarnya tak baik tapi dianggap dah baik. Atau perkara-perkara yang dianggap biasa begitu. Apatah lagi dengan keadaan zaman moden hari ini. Berita-berita yang kita dapat, berita-berita yang kita dengar, kadang-kadang tak sahih, tak pasti, tapi kitalah orang yang pertama kali suka tak cepat dah share ke kawan. Kata Allah dalam Al-Quran, wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang berita dari orang fasik, berita benar ke tidak, betul ke tak pasti lagi, maka apa sikap kita? Fatabayyanu. Maka bertabayyunlah. Betul tak berita ni? Nak kena kaji, kena rujuk, betul ke tak? Kena pastikan dulu. Dah pasti baru nak share. Ni tak pasti lagi dah kita share ke orang lain. Ini perkara-perkara tak baik. Yang tanpa kita sedari itu akan menjadi asbab untuk kita mendapat dosa dan sebagainya. Jadi marilah kita perbanyak kebaikan itu, walaupun kebaikan itu kecil, insya-Allah itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berhati-hati. Kadang-kadang untuk masa sekarang ni susah kita nak membezakan mana kadang-kadang dalam konteks teknologi hari ini dengan teknologi AI itu, artificial intelligence. Orang yang mati pun boleh cakap lagi sekarang ni. Ya, dah mati tu. Bila menggunakan AI tu, dah macam dah boleh bercakap lagi. Dah hidup semula. Kemudian, ada dengan teknologi, seorang tokoh agamawan ke, tokoh politik ke apa ke, dia akan bercakap, padahal bukan dia bercakap. Tapi dengan teknologi, seolah-olah tokoh tu bercakap. Macam betul. Jadi maknanya kebenaran dan kebatilan itu makin nipis. Susah kita nak membezakan. Makanya ittaqu firasatal mu'min. Dia kembali kepada firasat kita. Kepada kata hati kita. Dalam ilmu psikologi Islam, kata hati itu dalam istilah psikologi Islam namanya dhamir. Dhamir, kata hati, hati yang paling dalam. Sebab bila kita berada pada satu keadaan yang kita tak tahu kepastian keadaan tu, maka yang paling senang untuk kita belum rujuk pada orang lain, rujuklah kepada hati kita. Kalau hati kita berkata-kata atau menimbulkan was-was, menimbulkan keraguan, kata Nabi, da'ma yuribak ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa-apa yang meragukan. Jadi kalau hati kita mengatakan dia tak betul, hati kita bergetar, hati kita menyatakan ini ada sesuatu yang tak betul, maka tinggalkan. Sebab bila tak kita teruskan juga, maknanya kita akan takut terjatuh pada perkara-perkara yang tak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita perbanyak kebaikan itu. Nah, solat yang kita tunaikan,
yang Allah pasti tak akan menyia-nyiakan solat itu. Walaupun nanti ada beberapa keadaan dalam buku dijelaskan, yang kita solat, contoh kita solat maghrib tadi berapa minit? Ada 10 minit tadi. Solat maghrib tadi. Ada 10 minit. 10 minit kira-kira yang kita boleh, kita fokus, khusyuk tu berapa minit? Yang boleh-boleh kita fokus lah. Dalam 10 minit tu ada berapa minit kira? Dalam 10 minit yang kita gunakan untuk solat tadi. Tak sampai seminit. Maknanya 9 minit fikiran kita melayang. Ke mana? Ke mana-mana. Macam kita ada 20 orang, 20 merantau fikirannya semua. Tak ada fikirannya yang ada dekat surau. Macam mana tu? Itulah manusia. Jadi, ilmu yang hilang pertama di dunia ini makin lama makin hilang, makin tak ramai orang itu adalah ilmu khusyuk itu. Kalau dulu di zaman sahabat, selepas peperangan, bila sahabat katakanlah ada anak panah yang terkena tubuh badannya, nak dicabut sakit. Bila sahabat minta cabut anak panah tu? Dia solat. Ketika aku solat, cabutlah. Maknanya apa? Masa solat tu, tak terasa. Anak panah cabut, tak terasa apa. Kita jangankan anak panah, nyamuk aja. Belum gigit lagi. Belum gigit. Baru dekat telinga tu. Dalam hati kita apa? Oh, hajar betul nyamuk ni. Aku sembahyang datang juga. Buat aku tak khusyuk aja. Kalau nyamuk tadi khusyuk ke? Buat ganggu sembahyang aja. Belum gigit lagi. Dah gigit. Kalau sahabat tarik anak panah dari tubuh badannya, masa solat, luar solat dia tersakit. Dalam solat, cabutlah masa, tariklah masa solat. Dia tak tersakit. Kalau kita, nyamuk gigit badan kita, langsung kat mana kena, sana kita kena apa. Jadi, makin lama makin susah. Gitu. Tapi itulah keadaan yang ada. Tapi adakah kita punya kesimpulan macam ni? Kalau 10 minit aku solat, 1 minit aku solat yang boleh khusyuk. Buat apa aku solat? Buat tak khusyuk. Nah, cara berfikir macam tu kita balikkan. Maknanya walaupun 1 minit yang boleh kita khusyuk, tapi Allah tidak akan sia-siakan. Kenapa? Kerana lutfillah. Kerana kelemah lembutan Allah itu. Jadi apa caranya bila pada masa kita solat tu tiba-tiba tengah baca, lepas tu hilang fikiran kita pergi ke tempat lain. Caranya tarik balik. Tengah solat tiba-tiba teringat. Tadi dapur tadi dah. Dia tengah masak tadi. Dah tutup api ke belum? Dia Allahu Akbar dah baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, lepas baca tu teringat. Ya Allah, tadi api tutup ke belum? Nah, kalau dah teringat macam tu, jangan pula panjang ada episod 1, 2, 3 pula. Bersambung-sambung pula ceritanya. Tadi lepas aku rasa dah tutup api ke belum? Cerita pula, lepas tu aku masuk bilik air, lepas tu rasa belum. Jangan sambung cerita yang lain pula. Dah teringat tu, kembalikan lagi fokus kita kepada solat kita. Nah, makanya Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa cara untuk khusyuk, hudurul qalb, di antara yang kedua adalah di samping menghadirkan hati kita, tafahum. Maknanya kita faham yang kita baca. Balik lagi kepada bacaan kita. Katakan tengah baca Al-Fatihah. Ulang semula baca, bukan ulang, sorry. Balikkan fikiran kita dengan apa yang tengah kita baca tadi. Contohnya baca Maliki Yaumiddin. Teringat tadi kat dapur. Mungkin dalam beberapa saat fikiran ke sana. Jadi caranya balik kepada solat kita. Kepada apa? Kepada bacaan kita.
Caranya tafahum, kena faham yang kita baca. Kenapa selalu lari? Kenapa selalu tak susah nak fokus, susah nak khusyuk? Di antaranya kerana yang kita baca, kita tak faham apa yang kita baca, apa maknanya. Jadi bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah. Hanya pada Engkau saja ya Allah kami menyembah, hanya pada Engkau saja ya Allah kami memohon pertolongan. Lepas tu, ingat itu, bila baca apa baca selepas tu? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Maknanya bila kita memahami tafahum bacaan itu, dia bila kita baca, masa yang bersama lisan kita melafazkan, didengar telinga kita sampai ke fikiran kita untuk memproses apa maknanya. Baru nanti turun ke hati kita untuk kita menghayati bacaan. Nah, macam mana dia boleh turun ke hati kalau sekiranya proses yang kedua untuk kita faham dalam fikiran kita, yang kita baca kita tak faham. Nah, memahami bacaan itu satu cara untuk kita boleh kekal dalam keadaan fokus dan khusyuk untuk solat itu. Tapi jangan pula ada yang sampaikan tadi. 1 minit fokus, 1 minit yang khusyuk, 9 minit tak khusyuk. So, buat apa kita sembahyang? Ini jawapan yang atau pernyataan yang salah. Allah itu maha lemah lembut. Maknanya, kalaulah separuh biji tamar tadi Allah nilai, apatah lagi ibadah dalam bentuk solat. Tapi tetap mesti ada ar-raja dan al-khawf. Nah, pertanyaan yang lepas, ada ar-raja dan ada al-khawf. Apa itu al-khawf? Perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ar-raja, iaitu kita sentiasa mengharap kepada Allah supaya Allah terima ibadah solat kita walaupun hanya 1 minit yang kita khusyuk. Kerana bagi Allah tak ada yang sia-sia. Tidak ada satu amalan yang sia-siakan oleh Allah yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari apa yang kita kerjakan. Kalau separuh biji tamar pun Allah berikan nilainya yang boleh menyebabkan seseorang itu terlepas dari neraka, memberikan minum kepada anjing itu boleh menjadi asbab orang untuk terlepas dari siksa neraka dan masuk syurga, apatah lagi dengan amalan sebesar solat itu. Jadi kalau kurang tak apa, maknanya kita ada proses untuk memperbaiki. Nah, kuliah kita seperti ini adalah dalam usaha kita untuk meningkatkan, memperbaiki kualiti solat kita. Supaya ada perubahan. Jadi maknanya bila tak faham, mungkin lepas ni kita kena rujuk faham, memahami bacaan. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi sesuatu yang lebih berkesan di hati kita dengan melaksanakan ibadah solat. Demikianlah keadaan seorang mendirikan solat. Meskipun sejak solat itu dilakukan, dia berazam sungguh-sungguh untuk melakukan solat. Melakukan ibadah solat itu sekhusyuk mungkin, serta untuk Allah SWT semata-mata. Tetapi apabila berjalan ibadah solat itu, kadang-kadang sejak dia rukuk atau sujud, tiba-tiba hatinya melayang ke tempat lain. Dan ingatannya turut mengembara. Jadi, walaupun kita jarang-jarang mengembara, jarang-jarang travelling, jarang-jarang healing, jarang-jarang berjalan, tapi selalunya kita sentiasa berjalan sebenarnya. Sentiasa mengembara. Bila? Ketika solat. Dan ketika solat tu pula yang paling mudah gitu. Kita terkenang kampung, terkenang kawan, terkenang masa muda, masa kecil. Bila? Ketika solat, ketika bekerja di pejabat, tak sempat pun. Kenapa? Kerana kita betul fokus dengan pekerjaan kita. Ada cikgu. Bila cikgu mengajar, teringat tak benda lain? Ya cikgu masa mengajar, cikgu tak teringat pun anak kat rumah. Ya cikgu. Tak teringat cikgu kan? Kenapa? Kerana fokus mengajar. Yang teringat apa subjek yang diajarkan, apa objektifnya, siapa pelajar di hadapan kita, kita betul-betul fokus. Sehingga tak terfikir benda lain pun. Tapi kenapa ketika solat, justru ketika solat,
Benda-benda lain terbayang. Adakah kita lebih khusyuk ketika kita bekerja berbanding ketika kita solat? Nah, ini cabaran untuk kita. Kenapa boleh masa bekerja kita tak ingat yang lain? Cikgu yang mengajar yang lelaki tak ingat isteri pun tak ingat anak pun masa mengajar. Atau isteri-isteri kita yang jadi cikgu. Masa mengajar tak ingat kita pun. Tak ingat anak kita pun. Kita kat mana semua tak terfikir pun. Kerana dia fokus untuk mengajar anak murid. Tapi ketika solat, bukan setakat anak, bukan setakat suami, setakat isteri. Banyak benda yang dia ingat. Kawan pun dia ingat. Apa pun dia ingat. Nah, itu cabaran. Jadi kata Tuan Guru tadi, saat solat tu kadang ingatan kita turut mengembara. Keadaan solatnya tu tidak ubah seperti sebiji tamar tadi. Ini yang saya katakan tadi. Walaupun katakan khusyuknya 1 minit, 9 minit tak khusyuk. Yang 1 minit itu ibarat separuh biji tamar tadi. Separuh darinya telah dimakan untuk kepentingan sendiri. Sementara selebihnya sedekahkan kepada orang lain untuk mendapatkan tempat SWT. Ia sedar bahawa ibadahnya sedikit itu tidak sempurna. Hanya sebahagian dari solat saja yang dia ingat Allah SWT. Namun, oleh kerana dia mengetahui bahawa Allah SWT bersifat latif, lemah lembut dan boleh berkira bicara terhadap hamba-Nya yang lemah itu adalah sifat yang maha penyayang. Maka sudah tentu seorang itu tetap menaruh keyakinan dan berharap raja itu sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyerahkan solatnya walaupun hanya separuh darinya saja yang dia mengingati Allah. Sementara separuh darinya telah berjalan dalam keadaan yang lalai. Dalam suasana itu si hamba tetap berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ibadahnya dalam keadaan kurang sempurna itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya dengan separuh biji tamar tadi boleh menjadi asbab untuk orang terlepas dari neraka. Hanya kerana memberi makan seekor anjing, seorang pelacur boleh dimasukkan ke surga. Apatah lagi dengan ibadah solat yang lebih besar daripada itu. Oleh kerana itu, walaupun katakanlah kita tak dapat sepenuhnya khusyuk dalam solat, tetapi apa yang perlu kita lakukan? Tingkatkan kualiti solat kita. Dan setiap solat mesti ada ar-rajah. Mesti ada harapan kita. Harapannya apa? Supaya ibadah solat kita diterima oleh Allah walaupun banyak kekurangannya. Saya baca bacaan solat tapi saya tak tahu baca solat. Tapi Allah Maha Pemurah, Allah Maha Lemah Lembut, Allah Maha Penyayang. Allah pasti terima. Tapi tentu dengan kita mengharap. Maka apa doa yang sama kita baca selepas solat? Rabbana taqabbal minna salatana tamah waghfir lana dzunubana ammah wa la tu'adzibna yaumal qiyamah. Itu antara doanya. Rabbana taqabbal minna salatana tamah. Kita minta supaya solat kita diterima. Jadi maknanya selepas solat, jangan lepas solat Assalamualaikum lepas tu langsung berdiri, tak berzikir dan tak mengharap. Kerana orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu tanda orang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa dia dah tunaikan. Itu makanya saya sampaikan hari itu. Mengerjakan solat itu jangan berhenti setakat kita telah selesai melaksanakan kewajipan saja. Bila melaksanakan kewajipan, maknanya itu lebih kepada pelaksanaan fiknya. Solat tu wajib, tunaikan, selesai urusan. Tak ada cerita lagi. Maknanya kita dah selesaikan tanggungjawab kita kepada Allah. Tapi bagi seorang mukmin yang kita meyakini hubungan istimewa kita dengan Allah melalui ibadah solat, maka kita melaksanakan solat bukan setakat melaksanakan atau menunaikan tanggungjawab, tapi ada keperluan dalaman kita, keperluan hati kita, keperluan spiritual kita, keperluan diri kita untuk kita hadir bersama Allah. Untuk apa? Untuk menyadukan segala masalah kita. Untuk apa? Untuk kita berbincang-bincang dengan Allah. Untuk kita bersembang-sembang dengan Allah. Itu makanya ada masa-masa yang kita kena break. Break untuk apa? Makanya 5 kali sehari semalam. Kita ambil masa untuk apa? Untuk kita berehat sejenak. Kerana kita hadirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Mungkin masalah sebelum sesuatu banyak kita sampaikan kepada Allah. Adukan kepada Allah. Ya Allah, ini masalah saya tadi. Pada saat mana kita boleh berdoa? Pada saat solat kita boleh berdoa. Contoh kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau saja
kami menyembah kepada Engkau saja, kami mohon atau minta pertolongan. Maknanya lepas baca tu boleh berdoa, boleh. Mintalah pertolongan kita. Tapi jangan dijaharkan tak. Atau bahkan jangan disirkan. Tak boleh dibaca sir. Baca, minta dalam hati. Pada apa lagi? Pada rukuk. Selepas membaca bacaan rukuk itu, mintalah kepada Allah. Pada sujud, pada i'tidal, pada duduk dua sujud. Mintalah kepada Allah pada saat solat itu. Kerana itulah tempatnya untuk kita mengadu dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling afdal diminta adalah ketika solat itu. Kalau macam tu lepas solat boleh? Boleh. Tapi tempat yang paling utama untuk kita meminta itu adalah ketika solat. Bahkan tempat yang paling utama itu adalah ketika kita sujud. Pada ketika sujud, lamakanlah. Kecuali solat berjamaah. Kalau imam pun kata, Ustaz cakap kata dia, kalau sujud tu lama-lama kata dia. Ada kawan yang sakit pinggang, yang sakit lutut, macam-macam sakit, yang tak boleh sujud lama-lama, tumbang kawan tu. Bukan tumbang apa, dulu pada imam dia duduk. Imam belum lagi, kenapa? Aku tak tahan juga aku ikut imam ni, boleh patah pinggang dia. Pada saat solat sendirian, apa-apa solat sunat segala macam, lamakanlah ketika sujud. Apa yang kita buat? Mengadulah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Itulah tempat yang paling utama. Jadi maknanya sekarang, kerana Allah bersifat latif, lemah lembut, tak ada sesuatu yang Allah sia-siakan dari amalan kita. Perkara-perkara yang kecil pun Allah berikan nilai dengan berlipat ganda kebaikannya. Apatah lagi dalam urusan atau dalam bentuk ibadah solat itu. Jadi kalau sekiranya solat kita katakanlah 10 minit, hanya 1 minit yang khusyuk, maka tak sia-sia nilai. Jangan pula kesimpulannya, aku ni solat tapi tak pernah khusyuk. Buat apa aku solat? Soalannya. Kalau macam tu kesimpulannya pun tak payah solat. Atau ada lagi pernyataan macam itu, tengok si A tu rajin solat, tapi perangai tak mencerminkan dia seorang yang rajin solat rajin, ke surau rajin, tapi mulutnya rajin juga, rajin berkata ke orang lain, tak boleh kawal mulut. Kalau macam tu, kadang ada pernyataan ni, tapi yang lelaki jarang. Selalunya yang perempuan, tapi bukan perempuan dekat surau ni, yang lain. Apa katanya? Kalau tengok orang macam tu, apa pernyataannya? Percuma dia solat kaki surau, rajin ke surau, rajin tolong orang, sembahyang rajin, tapi mulutnya, ya Allah, tak boleh kawal mulut ni. Rasa percuma je. Ini percumanya tak ada guna, solatnya. Kita pula jadi katakan tak guna pula. Yang solat tadi dah betul lah, cuma kena perangainya itu kena perbetulkan keadaan. Tapi jangan katakan pula tak guna solatnya sebab tak boleh jaga diri, tak boleh jaga perangai, tak boleh jaga mulutnya. Jadi jangan kita menghukum seperti itu, mengalahkan Tuhan pula menghukum orang seperti itu. Sementara adakah Allah menghukum seperti itu? Wallahu a'lam. Tapi kita pula lebih mendahului hakim pula daripada hakim kat mahkamah. Hakim belum putuskan hukuman, kita dah tentukan hukuman. Allah belum lagi tentukan orang itu seperti apa, kita pula dah mengukur. Tak gunalah solatnya dan sebagainya. Tapi ada orang yang baik, aduh baik orang tu, ya Allah, perangainya suka tolong orang, tapi tak guna kebaikannya, macam penentak solat. Walaupun begitu hakikatnya. Tapi apa yang perlu kita lakukan, kita doakan saja supaya mendapat hidayah. Hidayah itu mahal, susah nak didapat. Bukan semua orang akan Allah berikan hidayah. Bapak saudara Nabi sendiri sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan
hidayah itu. Padahal beliau yang membantu perjuangan aja. Kalau ada orang Quraisy menghentamnya, beliau yang akan membackup. Tapi sampai ke akhir hayat tak dapat hidayah. Jadi hidayah itu mahal. Jadi mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan memberikan kita semangat, jangan pernah berhenti, walaupun tak sempurna, tapi sentiasa kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada solat kita. Apa yang kita lakukan dalam kuliah seperti ini adalah dalam usaha kita untuk memperbaiki solat kita. Jadi bila sebelum tak faham, kena faham selepas. Tak ada alasan. Saya ni dah pencin, fikirnya apa? Kadang-kadang cepat lupa. Baca 5, lupa 4, 1 ingat. Baca 5 tak ingat. Jangan pula prinsip macam ni pula. Banyak baca, banyak lupa. Sikit baca, sikit lupa. Tak baca-baca, tak lupa-lupa. Jadi kalau tak lupa, jangan baca. Tak betul. So maknanya, tak apa, sikit-sikit kita perbaiki. Tak boleh semua, jangan tinggal semua. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah atau taufik kepada kita untuk memberikan nilai terbaik pada ibadah kita, walaupun itu tak sempurna, tapi kata sempurna itu hanya milik Allah, dan Allah lah yang akan menentukan balasannya kelak. Semoga Allah menerima ibadah kita. Kita sentiasa berharap ar-raja supaya Allah terima ibadah kita dan kita dapat menyempurnakan. Demikian saja. Lebih kurang mohon maaf. InsyaAllah kita akan sambung nanti bab 11, menghias solat dengan sifat malu, al-haya. Jadi ada ar-raja, al-khawf, nanti bincang pasal al-haya, sifat malu, bagaimana ia menjadi perhiasan dalam solat kita. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.